Selepas tamat khidmat di JMF, Dato' On kembali bekerja di Pejabat Penasihat Am Johor pada usia 25 tahun pada 1920. Tidak lama kemudian, Dato' On ni ada konflik dengan Istana Johor setelah membidas Sultan tanpa berselindung berkaitan isu harta. Pihak istana tidak menangani isu tersebut dan Sultan telah memecatnya pada 31 Januari 1920. Selepas dibuang kerja, Dato' On ni berpindah ke Singapura dan mengalami kemiskinan yang berpanjangan. Kehidupan sehariannya ketika itu ialah memancing hasil laut untuk menyara keluarga. Isteri dia juga berusaha berniaga kecil-kecilan. Di sini timbul kesedarannya dalam diri dia, iaitu dia boleh mengarang dan menulis rencana. Dia diterima semula menyertai perkhidmatan kerajaan pada tahun 1922 ketika umur 27 tahun di Pejabat Tanah Johor kerana penunjukan TMJ Ismail pada ketika itu. Pada 1923, beliau menjadi pegawai di Pejabat Tanah Muar dan kemudian dilantik pula sebagai penolong pemungut hasil Tanah Muar pada tahun 1924. Selepas 3 tahun di Muar sebagai pegawai, Dato' On ni berpindah pula ke Johor Bahru dengan jawatan sama pada tahun 1926, tetapi tidak mendapat allowance selama setahun, iaitu berbentuk kenderaan, dan tidak disediakan juga rumah kerajaan, sedangkan pegawai British pada ketika itu mendapat pelbagai kemudahan. Pada tahun 1927, Dato' On dibuang negeri kali kedua ke Singapura oleh Sultan Ibrahim kerana menyiarkan berita Sultan Ibrahim memperalatkan GMF sebagai buruh paksa dalam akhbar Sunday Mirror. Dato' On ni mendakwa Sultan Ibrahim membina padang lumba kuda dan membuka ladang di Pagoh, Tasik Utara dan Pasir Pelangi dengan memperalatkan anggota GMF dan kebajikan anak negeri. Sepanjang 9 tahun menjalani hukuman pembuangan ke Singapura, Dato' On ni bekerja sebagai pengarang akhbar-akhbar Melayu bermula tahun 1930 ketika usia 35 tahun. Pertama, dia menjadi penyunting syarikat Warta Malaya milik Sheikh Hussein Al-Sagaf di Singapura sehinggalah 1933 pada usia 38 tahun. Rencana tulisan beliau sering mengkritik masyarakat Melayu dan mendesak agar perubahan dilakukan. Dato' On ni mendapati orang-orang Cina tidak segan berkebun sayur, membuka kedai jahit dan lain-lain pekerjaan yang dianggap rendah oleh orang Melayu sendiri. Kedua, Dato' On ni kemudian bertukar majikan menjadi penyunting bagi kedua-dua akhbar mingguan, iaitu Lembaga Melaya dan Harian Lembaga pada tahun 1934. Dato' On ni mula dikenali sebagai seorang wartawan yang tajam penanya dan penuh dengan semangat kebangsaan. Beliau juga menjadi sangat popular setelah komited membuat liputan mengenai masalah rungutan orang Melayu. Pada tahun 1936, Sultan memberi pengampunan dan menjemput semula Dato' On kembali ke Johor. Dari tahun 1936 sehinggalah 1941, Dato' On ni menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri Johor. Pada tahun 1938, Dato' On dilantik sebagai Setiausaha Sulit kepada TMJ. Dalam masa sama, menjalankan tugas dititahkan Sultan Ibrahim mengenai hal ehwal istana, peribadi dan urusan kerajaan Johor. Pada tahun yang sama, Dato' On ni dihantar ke San Francisco di USA sebagai duta Johor dalam pameran sedunia. Apabila meletusnya Perang Dunia Kedua, Dato' On ni dipanggil semula ke Johor oleh Sultan. Kemudian Dato' On ni berkhidmat dengan Sultan sehinggalah pada kedudukan Jepun di Tanah Melayu 1942. Sultan Ibrahim juga pernah bertitah kepada Dato' On pada ketika pendudukan Jepun dengan nada, "On, engkau jangan ke mana-mana. Aku mahu engkau menjaga aku." Aku yang terusir jauh dari kamu, jauh dari kamu. Cinta